Sistem ekonomi kapitalis atau pasaran bebas merupakan sistem ekonomi bebas tanpa campur tangan kerajaan. Penyelesaian masalah ekonomi adalah melalui mekanisme harga. Berikut ialah ciri-ciri sistem ekonomi pasaran bebas. Yang pertama, dari segi pemilik sumber. Individu dan swasta bebas memiliki sumber ekonomi. Kekayaan boleh diwarisi. Dan kedua, penentu kehendak. Bebas membuat keputusan ekonomi, pengeluar bebas memperuntukkan sumber ekonomi, dan bebas bersaing. Ketiga ialah pembuat pilihan. Bebas membuat pilihan, memaksimumkan kepuasan, firma bebas memilih teknik pengeluaran untuk memaksimalkan untung. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis ialah kepuasan masyarakat dapat dimaksimumkan, kebebasan aktiviti ekonomi, kecekapan pengguna, sumber perkembangan teknologi dan inovasi. Manakala kekurangan pula ialah akan wujud masyarakat materialistik, ketidakstabilan ekonomi, agihan pendapatan tidak setara, monopoli firma besar, dan kesan luaran negatif seperti pencemaran. Sistem ekonomi perancangan pusat. Sistem ekonomi perancangan pusat dikenali sebagai sistem ekonomi sosialis atau komunis, melibatkan kerajaan mengawal dan membuat keputusan ekonomi sepenuhnya. Ciri-ciri sistem ekonomi perancangan pusat. Yang pertama, dari segi pemilik sumber. Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Individu dan pihak swasta tiada hak memiliki sumber ekonomi. Yang kedua, penentu kehendak. Kerajaan memiliki kuasa mutlak dalam keputusan ekonomi. Ada badan perancang ekonomi, pengagihan barang dan perkhidmatan secara saksama. Ketiga, pembuat pilihan. Kerajaan menentukan penggunaan sumber ekonomi. Pengguna tidak bebas memilih dan perkhidmatan. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi perancangan pusat. Kelebihan sistem ekonomi ini ialah agihan pendapatan seimbang, barang awam diutamakan, eksternaliti negatif diminimumkan, pengeluaran berskala besar. Manakala untuk kekurangan pula, pilihan pengguna terhad, masyarakat kurang motivasi bekerja, keusahawanan individu terhad, risiko kesilapan keputusan ekonomi kerana pemusatan kuasa oleh kerajaan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi yang melibatkan individu, pihak swasta dan kerajaan dalam membuat keputusan ekonomi. Berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, dari segi pemilik sumber. Individu dan pihak swasta bebas memiliki sumber ekonomi. Sesetengah sumber ekonomi dimiliki kerajaan. Sumber ekonomi dikawal oleh kerajaan melalui undang-undang dan peraturan. Kedua, penentu kehendak. Individu dan pihak swasta bebas menentukan kehendak. Bebas membuat keputusan ekonomi, bebas bersaing. Ciri ketiga, pembuat pilihan. Individu memaksimumkan kepuasan, pihak swasta memaksimumkan untung, kerajaan bebas memilih teknik pengeluaran untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Berikut ialah tujuan campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Yang pertama, melaksanakan program ekonomi awam. Kedua, membekalkan barang awam. Ketiga, mengurangkan kesan eksternaliti. Keempat, mengawal harga barang dan perkhidmatan.
Kelima, merapatkan jurang perbezaan pendapatan. Dan keenam, menstabilkan ekonomi. Penyelesaian masalah asas ekonomi oleh sistem ekonomi. Jadual berikut menunjukkan perbandingan penyelesaian masalah asas ekonomi oleh setiap sistem ekonomi. Yang pertama, dari segi apa yang hendak dikeluarkan. Untuk sistem ekonomi pasaran bebas, ianya ditentukan oleh mekanisme pasaran. Sistem ekonomi perancangan pusat pula, ianya ditentukan oleh kerajaan. Dan bagi sistem ekonomi campuran, barang ekonomi ditentukan melalui mekanisme pasaran dan barang awam akan dikeluarkan oleh kerajaan. Masalah asas ekonomi yang kedua ialah berapa yang hendak dikeluarkan. Untuk sistem ekonomi perancangan bebas, jumlah permintaan dan penawaran di pasaran. Untuk sistem ekonomi perancangan pusat bergantung kepada kerajaan, dan untuk sistem ekonomi campuran melalui mekanisme pasaran dan mengikut keperluan masyarakat. Untuk masalah asas yang ketiga, bagaimana hendak dikeluarkan. Bagi sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ini akan menggunakan cara yang paling cekap. Manakala untuk sistem ekonomi perancangan pusat, semua kaedah pengeluaran akan ditentukan oleh kerajaan. Bagi sistem ekonomi campuran, barang ekonomi akan dikeluarkan dengan cara yang memaksimumkan untung, manakala barang awam cara yang memaksimumkan kebajikan rakyat. Dan akhir sekali, untuk siapa dikeluarkan, bagi sistem ekonomi pasaran bebas bergantung dengan corak agihan pendapatan. Bagi sistem ekonomi perancangan pusat bergantung kepada kerajaan. Dan bagi sistem ekonomi campuran bergantung kepada corak agihan pendapatan wang, dan untuk barang awam untuk semua masyarakat. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi campuran berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama ialah sebagai sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam, yang mana individu bebas membuat tugas kebaikan, kerajaan menyediakan kesejahteraan kebendaan dan kerohanian, keputusan ekonomi mengikut prinsip Islam berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Individu dan swasta bebas membuat keputusan ekonomi, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kerajaan mengeluarkan barang awam untuk menjamin kebajikan. Dan ketiga, wujud persaingan yang sihat antara individu. Individu dan swasta bebas bersaing memiliki kekayaan asalkan tidak bercanggah hukum Islam. Persaingan sihat dan adil tanpa penindasan mana-mana pihak.